Ar-Rahnu ialah salah satu daripada jenis muamalah dalam sistem kewangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, video kali ini Ustazah akan membincangkan tajuk pelajaran kedua Tasawuf Islam tingkat Talimer KSSM, iaitu Sistem Keuangan Islam. Dalam video ataupun dalam tajuk ini juga Ustazah akan membagi kepada dua siri, iaitu siri pertama yang mengandungi standard pembelajaran 1.2.1 dan 1.2.2. Okey, jadi mari kita lihat seterusnya. Pertama, kita lihat dulu standard kandungan sistem kewangan Islam, iaitu memahami konsep asas muamalah dalam institusi kewangan Islam serta melaksanakan tuntutannya dalam kehidupan. Standard pembelajaran yang akan kita bincangkan dalam video kali ini, yang pertama 1.2.1 iaitu menyatakan konsep asas muamalat dalam Islam, dan 1.2.2 iaitu menerangkan jenis-jenis muamalat Islam dan cara-cara pelaksanaannya. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, mari kita lihat standard pembelajaran yang pertama, iaitu konsep asas muamalat dalam Islam. Apakah dia muamalat? Muamalat bermaksud hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan yang merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Muamalah dalam sistem keuangan Islam bermaksud tata cara urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing, melibatkan transaksi keuangan berlandaskan syariat Islam. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum ila akhir. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang batil, iaitu salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling redha meredai antara kamu. Dari ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah memerintah kita supaya melaksanakan muamalat dengan cara yang betul untuk mendapat keredaan Allah. Matlamat muamalah Islam, iaitu mengawal manusia dalam menguruskan sistem ekonomi dan keuangan mereka agar lahir masyarakat yang bersatu padu, harmoni, saling menghormati dan aman damai. Sekarang mari kita lihat prinsip-prinsip muamalat Islam. Pertama, kerelaan dalam berurus niaga. Kedua, tidak mengandungi elemen haram seperti riba, gharar dan perjudian. Manakala yang ketiga pula ialah urus niaga tidak membawa kepada kerosakan terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Ciri-ciri muamalah Islam ialah bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, redha meredai dalam urusan antara kedua-dua belah pihak, adil dan mendatangkan manfaat, serta tidak melakukan penipuan. Jenis-jenis muamalah dalam tasawuf Islam ada 8. Pertama ialah al-wadi'ah, iaitu simpanan. Kedua iaitu mudharabah, pelaburan. Ketiga, murabahah, jualan penambahan untung. Keempat, musyarakah, syarikat. Kelima, ar-rahnu, gadaian. Keenam, ijarah, sewa menyewa. 7, bai' bi thaman ajil, jualan dengan bayaran tertangguh. Manakala yang ke-8 ialah takaful, insurans Islam. Mari kita bincangkan satu persatu jenis-jenis muamalat. Jenis muamalat yang pertama ialah al-wadi'ah, mewakilkan sesuatu barangan atau harta kepada pihak lain untuk disimpan.
Cara pelaksanaannya yang diceritakan ataupun dituliskan dalam buku teks, iaitu Zulkifli mengamanahkan wangnya untuk disimpan. Bank pula memberi jaminan bahawa wang tersebut akan dikembalikan kepadanya apabila diminta. Jenis muamalat yang kedua iaitu al-mudharabah, pelaburan. Definisi al-mudharabah ialah pelabur memberi modal kepada pengusaha untuk diperniagakan dan keuntungan akan dibahagikan mengikut perjanjian. Contoh yang diberi mengikut buku teks ialah Ismail iaitu pemodal bersetuju untuk membiayai projek yang akan dilaksanakan oleh Habib, iaitu pengusaha menurut nisbah keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Mari kita lihat jenis muamalat yang ketiga, iaitu al-murabahah, jualan penambahan untung. Jual beli sesuatu barangan dengan makluman harga kos bersama-sama tambahan margin keuntungan. Contohnya, penjual menyatakan kos yang terlibat dan keuntungan yang dikehendakinya. Manakala pembayaran boleh dilakukan semasa penyerahan barang atau pada masa dipersetujui bersama. Sebagai contoh, Farah menjual rumahnya dengan mengambil keuntungan sebanyak 20% daripada harga asal rumah tersebut. Yang keempat ialah al-musyarakah, iaitu syarikat. Akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam sesuatu perniagaan. Cara pelaksanaannya, Faizul mendapatkan modal daripada rakan kongsinya bagi membuka perniagaan. Perniagaan bersama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sebagaimana dipersetujui berdasarkan modal masing-masing, sama ada modal itu besar ataupun kecil. Jenis muamalat yang seterusnya ialah al-rahnu, iaitu gadaian. Proses penyerahan harta sebagai cagaran untuk mendapatkan hutang. Contohnya, Imtiaz pergi ke pejabat al-rahnu untuk menggadaikan barang kemasnya. Seterusnya mendapat sejumlah wang bagi memulakan perniagaan. Kemudian pihak al-rahnu memberi surat gadaian kepadanya bagi menebus semula barangan kemas tersebut dalam masa yang telah ditetapkan. Jenis muamalat yang keenam ialah al-ijarah, iaitu sewa-menyewa. Perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran yang tertentu. Cara pelaksanaannya, contoh, Umar pemberi sewa dengan rela melakukan akad, iaitu kontrak bagi menyewa rumah miliknya selama setahun kepada Abu Bakar dengan kadar sewa RM500 sebulan. Itu contoh. Jenis muamalat yang ketujuh ialah al-bai' bithaman ajil, iaitu jualan dengan bayaran tertangguh. Definisi al-bai' bithaman ajil ialah penjualan barangan berasaskan bayaran tertangguh pada harga tertentu secara ansuran atau sekaligus mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Contohnya, Adam membeli kereta secara pinjaman bank yang membiayai pembelian kereta baharunya. Pihak bank menjual semula kereta tersebut kepadanya dengan harga pokok dan keuntungan. Adam membayar pinjaman secara tertangguh mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan secara ansur-ansur ataupun ansuran. Jenis muamalat yang terakhir dalam tasawur Islam ini ialah takaful, iaitu insurans Islam. Bermaksud pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah melalui caruman sejumlah wang yang akan disalurkan kepada pihak yang mengalami kemudaratan atas dasar ta'awun, iaitu tolong-menolong, dan tabaruk, iaitu menderma ataupun menyumbang dengan rela dan ikhlas. Contohnya, Anis menyertai sistem takaful dengan melakukan bayaran secara bulanan kepada syarikat takaful, iaitu sebahagian daripada wang yang didermakan itu, iaitu tabaruk, kepada pihak yang ditimpa musibah atas dasar prinsip ta'awun, iaitu tolong-menolong. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, pelajar juga boleh melayari video Ustazah yang bertajuk jenis-jenis muamalah
untuk memahami contoh-contoh lain jenis-jenis muamalah tersebut. Kesemua 8 jenis muamalat yang dibincangkan sebentar tadi boleh dibahagikan kepada 3 kategori berdasarkan perbezaan dan persamaan jenis-jenis tersebut. Kategori yang pertama ialah al-wadi'ah, al-mudharabah dan al-musyarakah kerana mempunyai persamaan dari sudut simpanan dan pelaburan. Manakala kategori yang kedua iaitu al-murabahah, al-bai' bisamanin ajil kerana mempunyai persamaan sebagai kontrak jual beli. Manakala kategori yang ketiga pula ialah ar-rahnu dan al-ijarah kerana mempunyai persamaan membantu orang yang memerlukan pembiayaan tunai secara perkhidmatan. Mari kita lihat kategori yang pertama tadi. Kita lihat dari sudut perbezaannya, iaitu al-wadiyah, simpanan pemilik dijamin dan tiada sebarang keuntungan yang dijanjikan. Kedua, al-mudharabah, iaitu pemodal berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi namun berisiko juga menerima kerugian yang tinggi. Dan yang ketiga, al-musyarakah, keberhasilan syarikat menentukan keuntungan atau kerugian pemodal. Jenis kategori yang kedua pula iaitu al-murabahah dan al-bai' bersamaan ajil. Dari sudut perbezaan ialah al-murabahah ialah penjualan barangan dengan makluman kos bersama-sama tambahan margin keuntungan. Al-bai' bersamaan ajil, jual beli barangan dengan bayaran tertangguh sama ada secara angsuran atau sekaligus. Manakala kedua-dua jenis muamalah ini mempunyai persamaan iaitu kontrak jual beli. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, kategori jenis muamalat yang ketiga iaitu ar-rahnu dan al-ijarah mempunyai persamaan membantu orang yang memerlukan pembiayaan tunai segera ataupun perkhidmatan. Ar-rahnu dari sudut perbezaan kedua-duanya pula, ar-rahnu pembiayaan wang dengan menjadikan barangan yang berharga sebagai cagaran. Seterusnya al-ijarah, pemilikan manfaat barangan atau perkhidmatan dengan bayaran sewa. Kesemua jenis-jenis muamalah ini mempunyai kepentingan tersendiri dalam membantu, memudahkan dan melancarkan kegiatan ekonomi manusia mengikut keperluan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk meneruskan menonton siri yang kedua. Semoga semuanya selamat. Teruskan pembelajaran dengan semangat yang gigih. Sekian, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.